forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Metin tentang isu SPRM siasat dakwaan penipuan hak milik tanah di Kuala Kedah. Saya baca dia sedikit. Sebenarnya penjaga rasuah SPRM telah membuka kertas siasatan berhubung dakwaan penipuan hak milik tanah di Kuala Kedah seperti yang tular di TikTok baru-baru ini. Aku sama kita dengar respon detail Datuk Kamal Metin. Dia akan minta komen macam biasa. Tular di media sosial aduan seorang wanita yang mengadu bahawa keluarganya terperdaya oleh sindiket ke ataupun orang yang mengaku tanah itu milik mereka di Negeri Kedah, saudara. Sedangkan realitinya tanah itu dan sebarang perjanjian tidak ada antara bapanya ataupun keluarganya dengan pihak yang mengaku telah pun memiliki geran tanah di Kedah. Sebab itu Suruhanjaya Pencegahan Rasuah sudah pun membuka kertas siasatan yang membabitkan isu penipuan hak milik tanah di Kuala Kedah. Cerita ni tular di media sosial saya. Menurut sumber, 3 individu disyaki terbabit dalam kes tersebut telah pun dipanggil oleh SPRM bagi mendapatkan penjelasan lanjut dan maklumat berkenaan. Beberapa dokumen berkaitan kes tersebut turut diperolehi yang dipercayai dapat membantu siasatan. Jadi kata SPRM, fokus utama mereka adalah untuk tertumpu pada isu rasuah dan penggunaan dokumen yang dipercayai tidak benar bagi tujuan pindah milik tanah terbabit. Jadi beberapa individu serta agensi yang disyaki terbabit dengan kes ini juga telah dikenal pasti dan mereka akan dipanggil dalam waktu terdekat, kata SPRM. Sementara itu, menurut pengarah SPRM Kedah, Saudara Ahmad Nizam Ismail, beliau mengesahkan bahawa siasatan kes itu dilakukan mengikut Seksyen 17 dalam kurungan A Akta SPRM 2009. Bagaimanapun, katanya beliau mintalah orang ramai supaya tidak membuat sebarang spekulasi berhubung kes itu sehinggalah ia disahkan oleh SPRM. Sebab memang tularlah 3-4 hari lepas video tentang adanya pihak yang mengatakan mereka mendapat dokumen perintah mahkamah sedangkan benda tak benar. Ini membabitkan tentang urusan sewa tanah milik penduduk tempatan dikenal sebagai Abu Ismail di Kuala Kedah. Tanah terbabit dikatakan disewa sejak 10 tahun lalu, namun pengadu menafikan ada menyewakan tanah tersebut kepada mana-mana pihak. Samping itu mendakwa perjanjian sewaan yang tidak pernah wujud, katanya. Itu yang sedang disiasat oleh pihak SPRM. Dalam waktu yang sama, saya di Kuala Lumpur, SPRM telah pun menyerbu di 4 lokasi. Ini berhubung tentang syarikat Fashion Valet yang melibatkan syarikat PNB, Perbuatan Nasional Berhad, Khazanah Nasional, Kementerian Kewangan dan juga ibu pejabat Fashion Valet. Itu terdapat di Bangsa. Ini adalah untuk membantu siasatan berhubung kerugian pelaburan syarikat PNB dan Khazanah Nasional berjumlah 43.9 juta. Dan sebagaimana saya melihat laporan dalam berita harian mengatakan dari laman resmi SPRM menyatakan sebanyak 4 lokasi berkaitan pelaburan dalam Fashion Valet telah diserbu oleh SPRM. Beberapa orang pegawai SPRM masuk ke ibu pejabat tersebut untuk memeriksa dokumen berhubung pelaburan 2 buah agensi berkaitan DLC dalam syarikat itu dan siasatan mengikut Seksyen 18 Akta SPRM. Sebab kemarin Ketua Pengurusan Sujaya SPRM Tan Sri Azam Baki mengesahkan pihaknya telah pun mengarahkan agar siasatan berhubung pelaburan oleh Khazanah Nasional Berhad dan Permodalan Nasional Berhad dalam syarikat Fashion Valet. Malahan, Perdana Menteri dan Seri Ibrahim juga pada 2 Oktober lalu turut mengarahkan audit dalaman berhubung perkara tersebut. Kementerian Kewangan dalam jawapan bertulisnya di Parlimen pada 12 Oktober lalu menyatakan nilai saham Khazanah Nasional dan PNB dalam syarikat Fashion Valet menurun hampir 44 juta apabila perniagaan itu dijual pada 2023 berbanding jumlah yang dibelanjakan.
pada tahun 2018. Malahan menurut khazanah, ia telah melabur sejumlah 27 juta ringgit. Sementara PNB pula 20 juta bagi memperoleh pegangan minoriti. Ini yang menjadi persoalan dan SPRM juga sedang menyiasat. Bagaimanapun menurut FAM Kementerian Kewangan, Fashion Valid kemudiannya dilanda masalah kewangan ketika berlakunya pandemik COVID-19 walaupun tempoh yang sama meningkatkan jualan banyak perniagaan e-dagang tempatan. Sementara itu saya itu berhubung tentang ini syarikat yang kecoh lah boleh katakan selama seminggu lamanya masih lagi belum ada, dan hari ini saya mendapat perkabaran dari Naratiwat, itu perkembangan bagaimana Mahkamah Wilayah Naratiwat akhirnya telah membenarkan pihak polis Thailand untuk menahan 6 orang rakyat Malaysia yang telah ditangkap dalam serbuan di Golok Jumaat lalu. Kabarnya remannya bukannya 2-3 hari saja, selama 3 bulan ataupun 84 hari. Masak saya. Ni masak ni. Menurut jurucakap mahkamah, perintah tanah itu diberikan bagi membolehkan polis Thailand menurunkan siasatan kes tersebut. Dan keputusan dibuat tengah hari tadi di mana ke-6 suspek letakkan dalam tahanan mahkamah sehingga jam 4 petang sebelum dihantar ke penjara Naratiwat untuk penahanan lanjut selama 84 hari. Bagaimanapun sepanjang perintah tahan itu, keluarga suspek katanya boleh pula memohon supaya mereka dibebaskan dengan jaminan. Tapi jumlahnya akan ditentukan oleh mahkamah. Di bawah undang-undang Thailand saja, bagi mereka yang dapati bersalah memiliki 6,000 pil kuda saja boleh dihukum penjara antara 10 hingga 15 tahun. Dan denda itu sekitar 200,000 baht ataupun RM25,800. Walaupun menurut jurucakap polis Thailand, pihak polis juga sedang memburu 2 lagi suspek yang katanya berjaya melarikan diri semasa serbuan dilakukan di sebuah hotel di bandar Sungai Golok minggu lalu. Dan difahamkan kedua-dua suspek berasal dari Malaysia dan dikenali oleh ke-6 individu yang ditahan. Itu keadaan saya. Bagaimana penahanan termasuklah seorang penyanyi yang agak tersohor, penyanyi di K Barat saya. Kita tunggulah apa perkembangannya. Saya lebih tak boleh melapor saya suatu benda yang menyangkut soal undang-undang ni, kita harus berhati-hati melaporkannya. Kita saya baca detail lagi. SPRM telah membuka kertas siasatan berhubung dakwaan penipuan hak milik tanah di Kuala Kedah seperti yang tular di TikTok baru-baru ini. Menurut sumber, SPRM telah memanggil 3 individu untuk membantu siasatan dan mendapatkan maklumat berhubung isu itu serta telah memperoleh beberapa dokumen berkaitan kes berkenaan. Fokus siasatan SPRM bertumpu pada isu rasuah serta penggunaan dokumen yang dipercayai palsu bagi tujuan pindah milik tanah. SPRM telah mengenal pasti individu serta agensi yang disyaki terlibat dan memanggil kesemuanya dalam masa terdekat. Kita mai tahu punya apa pada dapat Mak Nobrin. Assalamualaikum.